maksudnya ialah telah berhenti dan dia juga adalah contoh fi'il lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustazah pada hari ini? Baiklah, hari ini kita akan sambung PDPR untuk darjah khas mata pelajaran bahasa Arab. Pelajaran yang pertama iaitu tajuk al-lazim wal muta'addi minal fi'ali. Baiklah, kita akan meneruskan pelajaran kita pada hari ini bersama dengan saya Ustazah Nurlihana binti Hani daripada Sekolah Agama Bandar Penawar. Hayya nabda'u. Kita mulakan dengan doa sebelum belajar. Sama-sama anak murid Ustazah tanda tangan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Okey, baiklah. Ini adalah kitab bahasa Arab bagi darjah khas warna biru. Kita mulakan pelajaran hari ini iaitu tajuk al-lazim wal muta'addi minal fi'li. Okey, Ustazah harap anak-anak murid Ustazah dah bersedia dengan kitab bahasa Arab. Bagi yang dah ada kitab, bagi yang tak ada boleh rujuk dalam video yang Ustazah sediakan ni. Okey. Al-lazim wal muta'addi minal fi'li maksudnya ialah fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Okey, kita tengok kepada qawaid nahwiyah. Okey, diberikan beberapa contoh fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Contoh yang pertama ialah kharaja. Maksudnya telah keluar. Kharaja ni termasuk dalam fi'il lazim. Maaf ya. Okey. Contoh ayatnya ialah kharaja at-talamizu. Maksudnya apa dia? Okey, maksudnya ialah telah keluar murid-murid. Kharaja telah keluar, at-talamizu maksudnya murid-murid. Yang kedua, intahat maksudnya telah tamat dan termasuk dalam contoh fi'il lazim. Intahat al-hissatu bermakna telah tamat masa. Contoh yang ketiga, waqafa. Waqafa maksudnya ialah telah berhenti dan dia juga adalah contoh fi'il lazim. Waqafa Mahmudun. Maksudnya ialah telah berhenti Mahmud. Ar-rabi' awqafa. Awqafa maksudnya memberhentikan. Termasuk dalam tajuk dalam bahagian fi'il muta'addi yang memerlukan kepada satu sahaja maf'ul bih. Contoh ayatnya ialah awqafal muallimu at-talamis. Maksud ayat tersebut ialah telah memberhentikan guru itu murid-murid. Okey, jadi seorang saja murid. Okey, seterusnya al-khamis, ro'a maksudnya ialah nampak ataupun lihat. Okey, ro'a termasuk dalam fi'il muta'addi yang memerlukan satu juga maf'ul bih. Contoh ayatnya ialah ro'a rajulun tasarrufa Mahmud. Maksud ayat tersebut telah nampak seorang lelaki perangai Mahmud. Ro'a ni telah nampak, rajulun seorang lelaki, tasarrufa perangai Mahmud, alhamdulillah nama Mahmud orang. Okey, seterusnya okey, bagi sambungan as-sadisah yang keenam arsyada.
Okey, ma makna arsyada? Arsyada bermakna menunjukkan. Arsyada ni pula termasuk dalam fi'il muta'addi, okey, yang perlukan kepada dua maf'ul. Okey. Contoh ayatnya ialah arsyada muallimu at-talamiza qawa'ida darbi qurratil qadam. Maksud ayat tersebut ialah guru menunjukkan murid-murid cara menyepak bola sepak. Okey, kat mana dua maf'ulnya kat sini? Okey. Arsyada telah menunjukkan al-muallimu guru. Okey, at-talamiza murid-murid, qawaida cara-cara, darbi menyepak, quratil qadam. Jadi dia ada dua maf'ul dekat sini. Okey, baiklah, seterusnya yang ketujuh. Alim tu dari perkataan alima termasuk dalam mu'ta'addi yang memerlukan kepada dua maf'ul juga. Okey, contohnya ialah alim tu ima total aza mas'uliyah. Maksud ayat ini ialah saya tahu bahawa mengelak dari menyakiti itu satu tanggungjawab. Okey, maksudnya ialah alim tu saya tahu, ima tota bahawa mengelak, al-aza dari menyakiti itu satu tanggungjawab, mas'uliyah, tanggungjawab. Okey, jadi maksudnya alim tu dekat sini ialah fi'il muta'addi. Okey, contoh yang seterusnya yang ke-8, sayyarta. Asal perkataan sayyara. Muta'addi yang perlukan kepada dua maf'ul juga, iaitu ayatnya sayyarta asy-syari'a saliman. Kamu telah melintas jalan dengan selamat. Contoh yang ke-9 ialah haddasa. Haddasa maksudnya ialah memberi tahu. Okey, termasuk dalam fi'il muta'addi yang perlukan kepada 3 mafa'il, maksudnya 3 maf'ul dekat ayat ini. Haddasa al-muallimu at-talamiza muhafaza asasil madrasah mas'uliyah hammatul li'a'dha'il madrasah. Okey, panjang ayatnya. Okey, maksud ayat ni ialah haddasa bermakna memberitahu. Al-muallimu guru. Okey, jadi guru memberitahu siapa? Murid-murid. Okey, maf'ul pertama lah. Okey. Muhafazata asasil madrasah. Dia bagi tahu tentang apa? Bahawa menjaga harta sekolah. Okey. Asasil madrasah ni harta sekolah adalah tanggungjawab, mas'uliyah, tanggungjawab, hamma, penting, tanggungjawab penting. Okey, bagi warga sekolah, li'a'dha'i madrasah. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian fi'il bi'a'tibar aqsamul fi'li bi'a'tibari amalihi. Maksudnya ialah bahagian fi'il berdasarkan kepada fungsinya. Terbahagi kepada dua. Fi'il yang ada berdasarkan fungsi. Yang pertama muta'addi, yang kedua lazim. Tadi pergi pada contoh. Okey, muta'addi ni apa? Muta'addi ni maksudnya memerlukan. Dia perlu apa? Dia perlu kepada maf'ul bih. Maf'ul bih apa? Kita dah belajar masa darjah 6. Maf'ul bih ni adalah benda yang kena laku. Contohnya kalau ayat Muhammad makan nasi. Okey, Muhammad tu jadi fa'il. Makan tu fi'il, perbuatan. Nasi tu nama maf'ul bih. Okey. Okey, seterusnya al-lazim. Al-lazim ni ia maksudnya tetap. Okey, tidak perlukan kepada maf'ul bih. Okey, baiklah. Muta'addi memerlukan. Dia ada asbab. Asbab muta'addiyah. Sebab-sebab kenapa dia jadi ta'addi. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, yang pertama kat sini. Binafsihi, dengan sendirinya. Bighairihi maksudnya sebab luaran. Naqlul lazim ila babi af'al maksudnya memindahkan fi'il lazim kepada babu
yaf'al. Ni wazan af'ala. Okey, yang keempat, naklul lazim ila babi fa'ala. Maksudnya pindahkan fi'il lazim kepada bab fa'ala. Nanti saya akan terangkan dalam pertemuan yang seterusnya. Ini kita kenali dulu asbab dia dengan bahagian muta'addi dulu ya. Okey, kita sambung yang seterusnya. Okey, aqsam. Aqsam muta'addi ni maksudnya bahagian. Asbab ni maknanya sebab. Okey, aqsam muta'addi ada 3. Yang pertama, muta'addi ila maf'ul bih wahid. Maksudnya muta'addi yang perlukan kepada satu maf'ul bih saja. Yang kedua, muta'addi ila maf'ulaini, bermakna muta'addi yang perlu kepada 2 maf'ul. Yang ketiga, muta'addi ila salasati mafa'il, bermakna muta'addi yang perlukan kepada 3 maf'ul. Okey, yang pertama muta'addi 1 maf'ul, yang kedua muta'addi yang perlu 2 maf'ul, yang ketiga muta'addi yang perlu kepada 3 maf'ul. Okey, jelas ya? Ustazah harap nombor ustazah boleh faham untuk pelajaran pada hari ini. Okey, baiklah. Kita tengok kepada fi'il lazim dan muta'addi ni terbagi kepada 2 bahagian, iaitu muta'addi dengan lazim. Okey, apakah maksudnya? Okey, terbahagi fi'il berdasarkan fungsinya itu kepada 2 bahagian. Yang kongsi fi'ilnya. Okey, wahidun muta'addi. Apakah dia muta'addi? Iaitu perlakuan yang memerlukan kepada pelaku, yang melakukannya dan yang kena laku. Yang tadi ni lah maksudnya dia perlukan kepada fa'il yang buat, okey, yang melakukannya dan yang kena laku. Maknanya dia kena ada fa'il dengan maf'ul bih sekali. Macam contoh ayat yang tadi lah, Muhammad makan nasi. Okey, jadi Muhammad tu dia jadi fa'il, dia perlukan kepada fa'il dan juga perlukan kepada Muhammad dan perlu juga kepada maf'ul bih. Makan apa? Okey, jadi makan ayam, makan nasi macam tu. Okey, contoh ayat dia. Okey, qara'tu al-kitabah. Qara'tu bermakna saya telah membaca. Al-kitabah, kitab. Okey. Yang kedua, al-lazim. Okey, lazim maksudnya apa? Huwal fi'lul lazi yaktafi bil fa'il wa la yata'addahu illa maf'ul bih. Maknanya satu ayat iaitu perlakuan yang cukup dengan pelaku saja, ada fa'il je. Ada fi'il dengan fa'il sahaja. Dan tidak perlu kepada yang kena laku. Maknanya dia tak perlu maf'ul bih pun kalau contoh perkataan ataupun ayat yang ada kalimah fi'il lazim. Contohnya apa? Nadija as-samaru. Maksudnya apa? Iaitu telah masak buah. Jadi kalau buah tu dah masak, kita tak perlukan kepada maf'ul bih. Okey. Seterusnya, mari kita jawab soalan kuis. Okey, nak tengok faham ke tidak apa yang ustazah ajar, yang ustazah terangkan. Okey, soalan yang pertama. Ayat af'alu al-atiyah al-lazim atau muta'addi. Okey, bezakan. Kalimah-kalimah yang ustazah berikan ni, dia fi'il lazim ke dia fi'il muta'addi? Okey. Kita tengok yang pertama, zahaba. Zahaba dia jadi fi'il apa? Dia fi'il zahaba maksudnya telah pergi. Jadi lazim. Okey, qara'tu. Apa makna qara'tu? Qara'tu maksudnya ialah saya baca. Okey, adakah dia perlukan kepada maf'ul bih? Okey, dia adalah fi'il muta'addi. Jadi baca apa? Dia perlu maf'ul bihnya yang kena laku. Baca apa? Baca Al-Quran, baca kitab. Okey, nama. Nama maksudnya telah tidur. Okey, bila telah tidur, perlu ke maf'ul bih? Contohnya Muhammad tidur. Aisyah tidur. Farhan tidur. Perlu ke maf'ul bih tidur kat mana ke? Tak perlu. Dia tak perlu. Maknanya dia adalah fi'il lazim. Okey, kharaja. Kharaja maksudnya telah keluar. Kharaja merupakan fi'il lazim. Seterusnya. Okey. Contoh yang seterusnya. Intahat. Alimtu. Nama. Yashrabu. Okey, intahat. Intahat merupakan fi'il lazim. Alimtu. Fi'il muta'addi. Nama. Okey, tidur. Fi'il lazim. Yashrabu.
juga fi'il muta'addi. Yashrabu maksudnya minum. Okey, fi'il muta'addi. Okey, baiklah. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Sama-sama baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka alimtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sekian dahulu untuk pelajaran kita untuk hari ini, tajuk fi'il lazim dan muta'addi. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi. Jika ada yang tidak faham, boleh berhubung dengan Ustazah, boleh tanya dengan Ustazah, dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.